Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam Sains Tahun 4 bersama Cikgu Salbiah. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat dan bersemangat untuk terus belajar. Baiklah, kita teruskan lagi pelajaran kita bagi minggu ini. Masih lagi di bawah standard pembelajaran pernafasan manusia, standard kandungan, memperihalkan pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas dengan menjalankan aktiviti. Dan yang kedua, mengitlak bahawa kadar pernafasan bergantung kepada jenis aktiviti yang dilakukan. Dan objektif kita di akhir pengajaran nanti, murid akan dapat menyatakan pergerakan dada menaik semasa menarik nafas dan menurun semasa menghembus nafas. Yang kedua, dapat menyatakan 3 kadar pernafasan serta contoh aktiviti dengan betul. Baiklah, cikgu teruskan ya. Pergerakan dada semasa pernafasan. Tentu kamu perasan, semasa kita bernafas, ada berlaku sedikit pergerakan di bahagian dada kita. Kita tonton sama-sama video yang cikgu sediakan. Cuba perhatikan pada bahagian dada. Menaik, menurun. Menaik, menurun. Ya, itulah pergerakan dada yang berlaku semasa kita bernafas. Cuba lihat gambar yang disediakan ini. Kamu juga boleh merujuk pada buku teks masing-masing. Keadaan dada semasa kita menarik nafas, kita dapati dada kita ada sedikit menaik. Okey, masing-masing cuba pegang dada masing-masing. Cuba tarik nafas. 1, 2, 3. Kamu ada rasa tak pergerakan dada kamu macam ada ke arah ke depan sedikit? Betul kan? Jadi kesimpulannya, semasa kita menarik nafas, dada kita menaik. Baiklah, kita pergi yang seterusnya. Keadaan dada semasa kita menghembus nafas, dada ada berlaku sedikit penurunan. Baiklah, masing-masing letakkan tapak tangan kamu di bahagian dada masing-masing. Tarik nafas dan hembus. Semasa menghembus nafas, cuba kamu rasa betul-betul ada tak berlaku penurunan di bahagian dada. Okey, sama-sama kita buat ya. Tarik nafas. Hembus nafas. Okey, dapatkah kamu rasakan? Ya, betul. Jadi, kita telah menjalankan aktiviti untuk merasai sendiri ada pergerakan dada menaik semasa kita menarik nafas dan dada menurun semasa kita menghembus nafas. Baiklah, bagus anak murid cikgu. Semangat menarik nafas dan menghembus nafas. Seterusnya, kita pergi kepada kadar pernafasan. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan? Kadar pernafasan bermaksud bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Tadi kita telah menjalankan aktiviti untuk melihat pergerakan dada kita naik dan turun, iaitu semasa kita menarik dan juga menghembus nafas. Sekiranya kita mengira bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam satu tempoh 1 minit, itu dinamakan sebagai kadar pernafasan. Boleh ikut ya? Jelas tak penerangan cikgu? Ya, cikgu ulang sekali lagi. Maksud kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit. Okey. Ada terdapat 3 jenis kadar pernafasan. Yang pertama, rendah. Yang kedua, sederhana. Dan yang ketiga, tinggi. Ada berapakah jenis kadar pernafasan murid-murid? Betul, terdapat 3 jenis kadar pernafasan. Rendah, sederhana dan juga tinggi. Kadar pernafasan sangat bergantung kepada jenis aktiviti yang dijalankan. Jenis aktiviti sebagai contohnya
Yang pertama adalah aktiviti tidak lasak. Yang kedua, aktiviti sederhana lasak. Dan yang ketiga, aktiviti lasak. Jadi, pergerakan bilangan dada kita naik dan turun sangat bergantung kepada 3 jenis aktiviti ini. Tahukah kamu apakah contoh bagi setiap jenis aktiviti ini? Mari kita lihat sama-sama. Bagi aktiviti tidak lasak, seperti duduk, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ini, ianya dikatakan mempunyai kadar pernafasan yang rendah. Manakala aktiviti seperti berjalan dikatakan sebagai aktiviti sederhana lasak dan ianya mempunyai kadar pernafasan sederhana. Manakala aktiviti lasak seperti bermain ataupun melompat tali skipping dikatakan sebagai aktiviti lasak dan mempunyai kadar pernafasan yang tinggi. Baiklah, sekarang kita lihat apakah contoh aktiviti lain bagi setiap kadar pernafasan. Contoh aktiviti tidak lasak seperti tidur, membaca dan juga menonton TV. Ketiga-tiga aktiviti ini dikatakan sebagai aktiviti tidak lasak kerana kita kurang menggunakan tenaga. Itu yang dimaksudkan aktiviti tidak lasak. Apabila aktiviti tidak lasak, bererti kadar pernafasannya jenis apa, murid-murid? Ya, betul. Kadar pernafasannya rendah. Okey, seterusnya, kita lihat pula kepada contoh aktiviti sederhana lasak, iaitu memasak, menyapu dan juga berjalan. Okey, ketiga-tiga aktiviti ini dikatakan sederhana lasak dan mempunyai kadar pernafasan yang sederhana. Kenapa kita panggilkan dia kadar pernafasan sederhana? Betul, kerana ketiga-tiga aktiviti ini memerlukan sedikit pergerakan jika dibandingkan dengan aktiviti tidak lasak tadi. Semasa kita tidur, tentunya pergerakannya sangat sedikit berbanding dengan memasak. Memasak memerlukan beberapa pergerakan, jadi kita kategorikan ia sebagai kadar pernafasan sederhana. Jelas semua? Bagus, kita teruskan dengan contoh aktiviti lasak. Yang pertama, lumba basikal. Yang kedua, berenang. Dan yang ketiga, lompat bintang. Baiklah, ketiga-tiga aktiviti ini dikatakan sebagai lasak dan mempunyai kadar pernafasan yang tinggi. Okay, jika kita perhatikan, selepas kita melompat bintang, kita merasakan pergerakan dada kita naik dan turun dengan cepat. Dan jika kita kira bilangannya, tentulah kita dapat bilangan yang banyak. Itulah yang dimaksudkan dengan kadar pernafasan tinggi. Begitu juga dengan aktiviti lumba basikal. Lumba basikal menggunakan banyak tenaga dan banyak pergerakan. Sama seperti berenang. Keseluruhan anggota badan digunakan untuk pergerakan. Jadi, ianya menghasilkan kadar pernafasan yang tinggi. Baiklah, setakat ini, dapatkah kamu fahami 3 jenis aktiviti ini dan juga perkaitan kadar pernafasannya? Bagus. Baiklah, kita teruskan lagi. Situasi yang memberi kesan kepada pernafasan. Cuba lihat situasi yang pertama. Ini adalah di mana berlakunya pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka menyebabkan pencemaran udara dan ianya memberi kesan kepada yang berpenyakit berkait dengan peparu seperti lelah. Dan jerebu juga boleh terhasil. Jerebu merupakan endapan debu-debu dan juga habuk-habuk di dalam udara. Jadi, kita hendaklah menjaga udara kita supaya tidak berlaku pencemaran seperti di dalam situasi satu kerana ia akan memberi kesan kepada pernafasan kita. Yang kedua, situasi yang memberi kesan kepada pernafasan kita sekiranya udara bersih.
dapatkah kamu rasakan udara yang disedut itu lebih baik, lebih segar dan kita akan rasa lebih bersemangat berbanding dengan situasi satu tadi. Betul kan? Situasi mana yang kamu lebih suka? Tentulah situasi 2. Yang ketiga, apabila berlaku pengumpulan atau perkumpulan manusia yang terlalu ramai dan padat menyebabkan udara persekitarannya kurang bersih dan juga mudah untuk dapat jangkitan yang disebarkan melalui udara. Jadi kita hendaklah mengelakkan situasi seperti ini. Situasi keempat pula adalah asap rokok. Asap rokok boleh memberi kesan yang buruk kepada peparu, jangkitan kepada peparu dan juga jangkitan kuman, jangkitan pernafasan dan akhirnya boleh menyebabkan kematian mengejut kepada bayi. Okey, baiklah. Jom kita buat aktiviti. Yang pertama, tadi kita telah menjalankan aktiviti untuk melihat pergerakan dada kan? Sekarang kita buat aktiviti menggunakan jari jemari kita pula. Baiklah, seperti biasa, kita akan menyalin nota berkaitan dengan tajuk kita iaitu kadar pernafasan. Jadi cikgu minta kamu salinkan nota ini di dalam buku sains. Jangan lupa tuliskan hari, tarikh dan juga tajuk dan buat peta pokok ini. Silalah buat dengan kemas nota yang kamu buat supaya boleh dirujuk untuk kita buat ingatan dan juga ulang kaji nanti. Tentu kamu suka kan buku kamu bersih dan kemas? Cikgu lagi suka. Okay, baiklah, yang kedua, cikgu ada sediakan ujian latihan penilaian kefahaman. Jadi nanti kamu boleh tekan link yang cikgu sediakan untuk soalan quiz is dan baca soalan dengan bersungguh-sungguh dan jawab pun bersungguh-sungguh. Jadi cikgu harap kamu akan menjawab dan berjaya mendapat markah yang terbaik. Baiklah, kesimpulannya. Sebagai rumusan, tajuk yang kita pelajari pada hari ini adalah pergerakan dada kita dan juga kadar pernafasan. Semasa kita menarik nafas, pergerakan dadanya adalah menaik dan semasa mengembus nafas, pergerakan dada adalah menurun. Yang kedua, kadar pernafasan adalah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Ada berapakah kadar pernafasan? Betul, ada 3 kadar pernafasan iaitu kadar pernafasan rendah, kadar pernafasan sederhana dan juga kadar pernafasan tinggi. Okey, jadi cikgu rasa setakat ini saja tajuk kita pada minggu ini. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan, cikgu ucapkan selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.